Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti negara-negara lain, negara Brunei Darussalam meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha dengan laungan takbir dan tahmid. Sambutan bermula dengan sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiruddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menyertai rakyat dan penduduk baginda menunaikan sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha di Jami Asri Hassan Al-Bolkiah, Kampung Kiarong, Kelmarin. Keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halih Wal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1442 Hijrah serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi majlis. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtarib Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Yang dimuliakan Begawan Pin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Murad dalam khutbah pertama antara lain mengingatkan umat Islam sewajarnya mencontohi kesabaran Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail dalam menghadapi apa jua ujian dan dugaan. Khutbah juga menjelaskan negara sekali lagi menangguhkan pemergian jemaah haji ke Tanah Suci sebagai langkah keselamatan berikutan penularan COVID-19. Ibadat haji ke Baitullah, memberangkatkan jemaah menunaikan haji di Tanah Suci Makkatul Mukarramah. Oleh itu, keselamatan itu mesti dijaga serta dipelihara dan apa-apa jua perkara yang tidak selamat dan memudaratkan mestilah kita elakkan. Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjauhi sebarang bentuk kemudaratan ataupun memudaratkan orang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudara-saudara umat Islam yang dirahmati Allah, penangguhan memberangkatkan jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji ini juga adalah satu jenis ujian untuk menguji kesabaran kita. Oleh yang demikian, walaupun pada zahirnya penangguhan ini adalah seperti satu kerugian, akan tetapi apabila kita menerimanya dengan sabar, maka tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala akan menukar kerugian itu dengan keuntungan berdasarkan niat kita dari awal-awal lagi. Khutbah kedua menjelaskan ibadah korban selain sebagai satu ibadah yang menghasilkan ganjaran pahala, ia juga medan tarbiyah dalam bentuk sifat terpuji. Antara sifat mahmudah atau terpuji yang dapat dibentuk melalui ibadah kurban ini ialah: pertama, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati kerana membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menanam sifat ikhlas dalam melaksanakan apa jua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menyemai sikap sentiasa bersyukur terhadap segala nikmat dan rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, membentuk jiwa untuk mengasihi insan lain. Meskipun dunia masih berdepan dengan penularan COVID-19, negara Brunei Darussalam dengan limpah dan rahmatnya dapat meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha dalam suasana norma baharu.
Selepas menunaikan sembahyang sunat Aidil Adha ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seterusnya berangkat ke majlis ibadah korban sunat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khaliwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haji Salihah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam serta kerabat baginda sempena Hari Raya Aidil Adha. Pada tahun ini, 176 ekor lembu dan 14 ekor kambing dikorbankan. Sebahagian daging ibadah korban tersebut diagihkan kepada 15,357 orang asnaf fakir dan miskin, ibu tunggal dan warga emas di negara ini. Hanya seekor kambing disembelih pada majlis yang diadakan di pekarangan Jami Asri Hassanil Bolkiah. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badrudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Pada majlis ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan penyembelihan binatang korban baginda. Doa selamat dibacakan oleh Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah udhiyah korban yang datang daripada Tuhan kami dan untuk Tuhan kami. Maka mohonlah Tuhan kami terima ia daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haji Salihah serta ahli kerabat baginda sekalian, sebagaimana Tuhan kami menerimanya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Tuhan kami, dan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan rasul Tuhan kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Penyembelihan binatang-binatang korban ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan kerabat baginda selebihnya disempurnakan di dua buah pusat penyembelihan Syarikat Muhammad Nur Faisal Haji Zainuddin dan anak-anak dan Syarikat PDS Abatua Sendirian Berhad, dan diagihkan terus kepada penerima oleh jawatan kuasa majlis dengan bantuan sukarelawan serta ahli-ahli majlis perundingan kampung. Pelbagai pihak mengadakan majlis ibadah korban pada tahun ini. Kemarin, ahli-ahli serta keluarga Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam mengadakan pengagihan daging korban. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. 3 ekor kerbau dikorbankan pada tahun ini. Majlis diadakan di Kampung Bengkurong. Kumpulan Syarikat Seri Kandi mengadakan majlis seumpamanya dengan mengorbankan 4 ekor sapi dan seekor kambing. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Awang Haji Ramli bin Haji Jamudin, Pegawai Daerah Belait, kepada lebih kurang 50 orang penerima. Lima 50 anak yatim dan fakir miskin di kawasan Kampung Momong menerima agihan daging korban. Majlis merupakan anjuran Majlis Perundingan Kampung Momong.
Majlis serupa juga diadakan oleh ahli jawatankuasa takmir Masjid Kampung Keriam. Tahun ini sebanyak 5 ekor kerbau dikorbankan. Sementara itu, ahli jawatankuasa takmir Masjid Pengilan Anak Haji Muhammad Alam Kampung Sengkarai Tutong mengadakan majlis yang sama. Pada tahun ini, seekor kerbau dikorbankan. Di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai, sebanyak 2 ekor kerbau dikorbankan dan diagihkan kepada 40 orang asnaf fakir miskin. Sementara Majlis Perundingan Kampung Tanjung Belayang, Kampung Batu Berjarah dan Kampung Batang Tuau mengorbankan 3 ekor kerbau dan diagihkan kepada 7 orang asnaf fakir miskin. Patuhilah garis panduan yang ditetapkan semasa menjalankan ibadah korban di masjid. Kita ikuti promo ini. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya maklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal 309 kes. Dengan itu, 41 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 168 kes. 804 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 22,144 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 561 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 149,139 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga maklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 20 Julai 2021 seramai 3,285 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 116,743 orang, manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 21,047 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 19,577 orang. Sketsa keputeraan anjuran kumpulan penggiat seni tanah air Brunei Pesta Entertainment malam tadi memeriahkan pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Walsafelah, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Acara diisikan dengan beberapa persembahan nyanyian dan tausyih dan sketsa bertajuk Wabak.
Persembahan berlangsung di pentas perayaan kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan. Persembahan pentas pada malam ini diteruskan lagi dengan pertandingan tausyih sekolah-sekolah rendah.